disebabkan oleh pergerakan molekul air. Okay, cikgu boxkan air. Cuma air tu nak bergerak, siapa ingat balik masa tingkatan 4? Air bergerak dari mana ke mana? Siapa ingat? Osmosis. Okay, air bergerak secara Kepekatan tinggi ke Betul. kepekatan rendah? Kepekatan rendah ke kepekatan tinggi? Ayat tu molek sikit. Ya Ah, kau? air meresap masuk dari kawasan berkepekatan tinggi ke kawasan berkepekatan rendah melalui cara osmosis. Okey, cikgu tulis sini, nanti kita betulkan ayat Rabi tu. Okey, osmosis ni ceritanya adalah pergerakan molekul air. Dia cerita everything osmosis ni pasal molekul air. Air ni bergerak, nak paling mudah kita kata daripada kawasan hypotonik ke kawasan hypertonik. Betul tak Rabi? Ya cikgu. Tapi Rabi sebut tadi dari kawasan kepekatan tinggi ke kawasan kepekatan rendah. Something wrong di situ. Apa masalahnya? Ayat dia kot. Kepekatan Ayat dia. rendah. Okay. Betul. Apa yang Rabi tahu pasal hypotonik? Masuk hypotonik. Dia hypotonik dia kurang apa? Dia punya molekul air lagi banyak daripada darah. Okey. Dia banyak air. Dia banyak molekul air. Nampak kita tulis ni? Nampak. Dia banyak molekul air tapi dia kurang molekul zat. Betul tak? Betul. Contohnya garam, gula, whatever lah. Okey. Itu juga dengan hypertonik. Hypertonik ni maksudnya dia banyak zat. Okay, dia banyak molekul terlarut iaitu molekul-molekul zat terlarut tapi dia kurang molekul air. Betul? Ya. Tapi tadi Rabi sebut osmosis ialah pergerakan air daripada kepekatan tinggi kepada kepekatan rendah. Okey. Kalau kita stick pada jawapan Rabi tadi, kepekatan tinggi. Dia refer apa? Adakah dia refer kepekatan air? Dia refer molekul air ataupun dia refer molekul zat? Molekul zat rendah. Okey, contoh. Cikgu bagi contoh macam ni lah. Rabi ada 2 larutan. Okey. Larutan ini adalah larutan gula, air gula. Satu larutan gula ni cikgu kata cikgu labelkan sebagai nombor 1 pekat. Okey. Nombor 2 larutan gula cair. Boleh faham tak? Faham. Maksudnya kalau larutan gula pekat, gula dia banyak ke air dia banyak? Gula dia banyak. Ya, kalau kita kata pekat maknanya zat gula dia tinggi. Zat ataupun gula dia Tinggi. adalah banyak. Tapi kalau cair, apa yang banyak? Zat banyak ke air banyak? Air banyak. Air banyak. Air yang banyak. Ni kena betul-betul penting, faham dulu. Sebab tu bila kita sebut osmosis ialah pergerakan air daripada kepekatan tinggi kepada kepekatan rendah, tak betul. Sebab kepekatan tinggi merujuk kepada daripada larutan hypertonik kepada hypotonik. Tak boleh. Jadi cara yang betul ialah kita kena tulis air bergerak dari kawasan berkepekatan molekul air tinggi. Kena tulis kepekatan air tinggi, bukan kepekatan saja. Betul kan di situ ya? Okey, sebab semua dalam SPM pun ramai pelajar silap. Okey, jadi cikgu ulang balik. Air bergerak dari kawasan kepekatan molekul air tinggi ke kawasan kepekatan molekul air rendah. Okey, ataupun dalam istilah lain kita kata dari kawasan yang hypotonik ke kawasan yang hypertonik. Okey, faham yang tu? Faham. Okey. Now kita refer kepada rajah ini. Rajah stomata yang berkait dengan sel epidermis dan juga sel pengawal. Kita besarkan sikit lagi. Okey. Jadi bila kita banding ada 2 kawasan iaitu sel pengawal dengan epidermis. So kita akan tengok dari segi hypo dengan hyper dia. Okey, pada waktu siang. Pada waktu siang kalau ingat balik sel pengawal ni dia banyak kloroplas, nampak dia ni. Okey, yang ni adalah kloroplas. Kita buat warna hijau. Okey, apa pentingnya kloroplas? Dia membekal klorofil. Okey, dia membekalkan klorofil. Lepas tu dia juga menjalankan fotosintesis. Persis. Ya. Okey, kita warnakan hijau sebenarnya nak nampak.
Jadi bila dijalankan fotosintesis, dia akan hasilkan glukosa. Bermakna dalam sel pengawal ni akan jadi hypertonik ke hypotonik? Hyper. Yes, bagus. Betul. Jadi sel pengawal, sel pengawal ni sebabkan dia menjalankan fotosintesis, dia akan hasilkan glukosa. Kita ambil yang bawah dulu. Ambil yang sukrosa dulu. Okey. Dia akan hasilkan glukosa, tapi glukosa ni akan terus ditukar menjadi sukrosa. Dalam muka tanya pula, cikgu kata hasil glukosa buat apa? Kepekatan sukrosa. Okey, samalah. Okey, glukosa adalah monosakarida. Okey, gula pada ringkas dia akan bergabung secara kondensasi, glukosa jadilah sukrosa. Jadi sukrosa inilah yang akan ditemui dalam sel-sel pengawal. Jadi sel pengawal ni akan jadi hypertonik. Boleh Okey ni. Cikgu dekat sini. Pada waktu siang, apabila kehadiran adanya cahaya, disebabkan adanya cahaya, bila ada cahaya, kita kata ada cahaya sini, maka berlakulah fotosintesis dalam sel pengawal. Right. Okey. Jadi kepekatan sukrosa akan meningkat. Kepekatan sukrosa dalam sel-sel pengawal akan meningkat. Secara tak langsung keupayaan air dia akan menurun. Maksud keupayaan air ni adalah kalau keupayaan air tinggi maknanya sel itu adalah hypotonik. Pu tu cair. Kalau keupayaan air dia menurun, rendah, bermakna dia adalah hypertonik. Faham tak? Maksud cikgu, bila kita balik kepada rajah yang osmosis, air dari hypo ke hyper, bermakna larutan yang hypotonik ini merujuk kepada larutan yang mempunyai keupayaan air tinggi. Keupayaan air tinggi. Bergerak ke kawasan yang hypertonik, iaitu kawasan yang ataupun keupayaan air rendah. Keupayaan air rendah. Dia ada simbol sebenarnya. Simbolnya macam ni. Nanti dia ada simbol. Simbol ni dia macam huruf Y ni. Dipanggil water. Keupayaan air tinggi akan bergerak ke kawasan keupayaan air rendah. W ni water. Okey, ni. Yalah kalau kita kata berupaya bergerak. Sebab apa dia boleh bergerak? Sebab dia dari kawasan yang banyak air. Keupayaan air dia tinggi. Itu maksud dia. Okey, faham ya? Okey. Jadi, balik semula kepada yang ini, apabila sel-sel pengawal menjalankan fotosintesis, dia dah jadi hypertonik. Keupayaan air ini cikgu nak slashkan dengan sel pengawal ini adalah hypertonik. Hypertonik. Faham ya? Hypertonik ini pekat. Per tu pekat. Okey. Jadi bila dia hypertonik, maka air daripada sel epidermis akan meresap masuk. Sebab apa? Sebab sel epidermis tu dia punya keupayaan air lagi tinggi. Sel pengawal ni pekat dengan glukosa. Maka air daripada sel epidermis ni akan meresap memasuki sel pengawal secara osmosis. Faham ke? Faham tak? Faham. Itu faktor yang pertama. Faktor yang pertama. Kita tengok satu lagi faktor yang kedua. Tadi disebabkan kehadiran sukrosa. Ada satu lagi faktor iaitu ion kalium pula. Pada waktu siang juga, ion kalium akan dipam masuk ke dalam sel-sel pengawal. Dia kata ion kalium bergerak masuk ke dalam sel pengawal. Walaupun dia kata bergerak masuk, secara mostly lah, paling banyak proses ini berlaku adalah secara pengangkutan aktif. Pengangkutan aktif pun dah belajar masa tingkatan 4 bila sebut pengangkutan aktif. Menggunakan tenaga. Jadi sama juga, bila ion masuk, sel pengawal tu jadi lagi hypertonik. Dah lah ada gula, ada garam pula. Seolah-olah garam lah kalium ni. Adanya gula sukrosa, adanya ion kalium. Maka dia memang jadi terlalu hypertonik. Sama juga. Maka keupayaan ion dalam sel pengawal meningkat. Pada masa yang sama, keupayaan air dia berkurang. Sebab dia pekat. Sama juga macam tadi cikgu akan tulis di sini sebab dia hypertonik.
Okey, sebab dia hypertonic. Okey. Jadi ulanglah balik. Kali itu air dari sel epidermis meresap masuk ke dalam sel pengawal secara osmosis. Sama je point D tu. Apa berlaku bila air meresap masuk? Sel pengawal akan jadi Segar. Sel pengawal menjadi segah dan melengkung ke arah luar. Macam kalau kita tiup belon, belon tu akan mengembang. Okay. Maka masa inilah kita kata stoma akan terbuka. Nampak stoma pun terbuka di sini. Sebab dah jadi melengkung ke arah luar. Okey. Itu adalah pada waktu siang. Okey, so ingat ini pada waktu siang hari sebab berlakunya fotosintesis. Dan juga berlakunya pengangkutan ion kalium ke dalam sel pengawal. Alright, faham Jelas? Jelas. Kita tengok pula yang penutupan liang stoma. Kita cuba yang penutupan. Dia berlawanan je sebenarnya. Okay, kalau cikgu kata, boleh highlight sendiri dah. Boleh tak tu? Okay, tengok gambar. Dia gambar berbicara. Okay, gambarnya ni dia. Okay. Yang ni pula pada waktu bila? Yang ni pada waktu malam. Okay, pada waktu malam ataupun waktu ketiadaan cahaya. Okay. Bila kita kata ketiadaan cahaya, maksudnya sini fotosintesis berlaku tak? Tak. Fotosintesis tak berlaku, sel pengawal tu jadi kurang pekat lah. Tak ada sukrosa dihasilkan. Okay, cikgu kita start ini dulu. Kepekatan sukrosa. Okay, pada waktu malam, tiada cahaya, fotosintesis tak berlaku. Jadi kepekatan sukrosa akan menurun. Nampak? Bila kepekatan sukrosa menurun, keupayaan air dia jadi mana? Menambah, meningkat. Ya, keupayaan air dalam sel pengawal akan meningkat. Sebab apa? Kita tulis sini sebab dia hypo ke hyper? Hypo. Yes, bagus. Sebab dia dah jadi hypotonic. Okay, so bila dia jadi hypotonic, air daripada dia lah keluar. Jadi molekul air akan meresap keluar. Bila meresap keluar, kalau tadi sel pengawal menjadi segah, sekarang sel pengawal jadi melengkung ke dalam ataupun kembali ke bentuk asal. Kita panggil dia plastik ataupun mengalami plasmolisis. Okay, kita panggil plastik. Jadi stoma pun tertutup lah. Okay, kalau tengok gambar. Air keluar dari sini pergi sini. Keluar, pergi ke sel epidermis. Okay, sebab dia berjiran dengan epidermis. Maka sel-sel pengawal pun jadi plastik dan dia pun melengkunglah ke arah dalam. Ataupun balik ke bentuk asal. Maka ada lagi tak liang stoma? Tak nampak dah. Liang stoma dah tertutup. Okay, so kalaulah kita faham yang ini, mudahlah nak ingat bahawa patutlah waktu siang banyak pokok daun dia gulung. Macam cikgu bagi contoh daun pisang tu. Bagi lagi tak? Nanti cikgu bagi video kedua lepas ni. Okay. So daun pisang tu kenapa dia bergulung? Ataupun banyak daun waktu siang hari panas dia bergulung. Sebab dia nak kurangkan liang stoma terbuka. Okay, bila bergulung dia akan tolak balik. Maka liang stoma akan tidak terdedah. Maka dia boleh kurangkan air keluar. Okay, sama. Okay, jadi yang ini sama juga. Ion kalium pula. Kita apa ion kalium? So ion kalium bergerak keluar. Sama juga pengangkutan aktif. Bila pengangkutan aktif dia menggunakan tenaga ATP. Kata Pak kita belajar. Jadi bila keluar keupayaan ion turun, keupayaan air tinggi. Sama je. Jadi air pun meresap keluar. Okey. Apa pentingnya liang stoma terbuka tertutup dalam tajuk kita pagi? Yang you tengok video tadi. Apa penting dia? Apa yang nak keluar masuk? Oksigen. Sekarang ni dia tajuk daun sebagai organ utama pertukaran gas. Jadi bila stoma terbuka, apa yang boleh keluar masuk? Yang boleh keluar masuk adalah untuk respirasi. Respirasi yang nak masuk adalah oksigen. Kalau nak bernafas, respirasi. Kalau nak fotosintesis, masuk karbon dioksida. Ya. Bila dia masuk, dia akan berkumpul di ruang-ruang antara sel pada pada sel mesofil berspan. Kan banyak ruang udara di situ.
Okey, jadi pada waktu malam, cuba mikir pula ni. Waktu siang tak apalah, liang stoma terbuka, oksigen nak masuk, karbon dioksida nak masuk, oksigen nak keluar, karbon dioksida nak keluar, snack. Tapi pada waktu malam, cuba fikir pula, waktu malam. Bila waktu malam, okey, pokok tak guna ke gas untuk bernafas. Fotosintesis tak apalah, tak berlaku, respirasi. Mari mana gas respirasi dia untuk dia bernafas pada waktu malam? Dia memerangkap. Dia apa? Dia memerangkap. Okey, dia perangkap kat mana? Yang dia ambil pagi tadi ke? Dia Menyimpan ambil dia air. simpan. Air pula dah. Orang kata gas nak bernafas. Respirasi ni. Okey, cikgu tanya soalan cikgu adalah pada waktu malam ni, waktu malam, pokok ataupun tumbuhan masih berrespirasi. Ingat tajuk apa? Tajuk 7 rasanya. Respirasi. Bila sebut respirasi, kita fokus dia nak guna oksigen. Ingat tak? Gotak. G-O-T-A-K. Ingat kan? Ingat. Maknanya pokok nak gunakan oksigen untuk menghasilkan tenaga, air dan karbon dioksida. Cuma waktu malam, oksigen nak masuk kat mana? Liang stoma tutup. Nak masuk mana? Datang dari mana oksigen pada waktu malam untuk dia berrespirasi? Okay, yang pertama, oksigennya adalah daripada nombor 1 yang terperangkap. Ada yang sebut terperangkap tadi. Yang terperangkap ataupun yang tersimpan di ruang-ruang antara sel ataupun di dalam pundi udara. Okay, ingat tak ada pundi udara ataupun rongga udara dekat mana? Kat mana dah? Kat mana? Apa ingat? Tu, Berspan. Dekat mesofil berspan. Okay. Di antara mesofil berspan tu kan banyak ruang udara. Jadi di situlah dia simpan ataupun dia biarkan gas-gas oksigen meresap di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, Yang kedua, okey, besar. Okey, yang kedua ialah adanya lentisel. Adanya lentisel ni pada batang dan juga akar. Pada batang dan juga akar. Okey, bezanya kalau liang stoma, apa beza lentisel dengan liang stoma? Ingat ya? Okey, cikgu buat nota sini. Stoma dia tak buka semua. Stoma ni dia buka tutup disebabkan oleh kawalan sel pengawal. Nama pun sel pengawal dia yang kawal. Stoma mengawal buka tutup liang stoma. Is it? Betul? Betul ke tak ni? Okey. Tapi lentisel ni adalah sel-sel yang tersusun secara longgar pada batang dan akar. Ia sentiasa terbuka. Lentisel ni sentiasa buka ataupun sentiasa terbuka. Sebab dia memang adalah terbentuk daripada susunan sel-sel yang longgar. Tapi stoma disebabkan dia ada sel pengawal, dia ada buka dan tutup. Okay, dia akan buka dan tutup. Jadi ada masalah kepada tumbuhan untuk bernafas pada waktu malam. Maka pada waktu malam, respirasi ataupun pertukaran gas boleh berlaku melalui lentisel yang ada pada batang dan juga pada akar. Okey, faham tak? Faham. Okey, good. Okey, kalau faham, kalau ada soalan boleh tanya. Cikgu stoplah recording. Okey, macam mana? Nak tanya boleh tanya, masa ada ni.